Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini ialah fitnah paling jijik pernah kita bacakan di dalam laporan media. Dipetik daripada Harapan Daily, inilah fitnah paling jijik. Dakwaan royalti petroleum kononnya masuk akaun PKR. Kita nak tahu sekarang inilah siapa yang memulakan cerita ini, siapa yang memulakan fitnah jijik ini. Dan kita harapkan supaya tindakan undang-undang dapat diambil kepada pemfitnah jijik ini yang tak kesudahannya, tak sudah-sudah nak cipta fitnah di sana-sini. Kalau benar, sila tunjukkan bukti. Laporan polis dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia SKMM akan dibuat terhadap individu yang memuat naik fitnah jijik. Hantaran dakwaan bahwa royalti petroleum berbilion ringgit untuk Kelantan dan Terengganu telah dimasukkan ke akaun PKR. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil menyifatkan dakwaan itu fitnah amat jijik. Ada individu muat naik posting palsu dan fitnah yang amat jijik. Keadilan menerbitkan akaun setiap kali kongres diadakan dan akaun tersebut diaudit. Juru audit bertauliah. Tidak pernah ada jumlah seperti yang dituduh itu masuk ke dalam akaun keadilan. Saya telah mengarahkan supaya laporan polis dan aduan MCMC dibuat segera terhadap individu yang menyebar fitnah jahat ini. Itulah jawaban kepada fitnah yang sedang tular di media sosial. Fahmi Fadzil menyatakan bahwa keadilan menerbitkan akaun setiap kali kongres diadakan. Makna kata setiap kali kongres PKR dibuat, akaun parti PKR atau keadilan itu akan diterbitkan dan akan diedarkan untuk dilihat semua perwakilan, dan akaun tersebut juga diaudit oleh juru audit bertauliah. Maknanya, kalau ada sesuatu yang berlaku, juru audit yang bertauliah ini sudah dapat melihat dan menghidu. Tetapi setakat ini tiada yang dilaporkan sedemikian. Jadi tidak pernah sebenarnya PKR pernah ada jumlah seperti yang dituduh itu masuk ke dalam akaun keadilan. Menjadi persoalan kita ialah beraninya orang itu memaparkan, memposting fitnah jahat itu. Dari mana agak-agaknya dia mendapatkan maklumat jahat itu? Oleh sebab itulah Fahmi telah pun mengarahkan supaya satu laporan polis dibuat untuk membuat siasatan segera terhadap pemfitnah jahat ini. Dakwaan tersebut telah dibuat oleh pengguna Facebook bernama Sabrizan Saleh di kumpulan Facebook Jabatan Netizen Negara. Saudara-saudara sekalian, Anda boleh mencari di dalam Facebook Sabrizan Saleh di kumpulan Facebook Jabatan Netizen Negara. Diharapkan dengan segera fitnah jijik dan jahat ini dapat ditangani dan dapat diselesaikan. Bagi Anda semua yang ada di luar sana, berhati-hatilah mempost apapun maklumat, kerana yang rugi akhirnya bukanlah ahli politik, parti politik, tetapi diri Anda sendiri. Kenapa terlalu taksub dengan satu parti? Kenapa terlalu taksub dengan satu propaganda? Sedangkan ianya tidak memberi keuntungan apa-apa pun pada Anda. Anda buat fitnah, Anda yang kena penjara. Manakala pemimpin-pemimpin yang cuba Anda backup pula, tidak ada kena-mengena dengan Anda semua. Jadi berhati-hatilah. Nak berpolitik, berpada-padalah. Nak mempost satu-satu perkara tu, siasat dulu. Berpada-padalah. Yang lebih penting lagi, sekarang ini maklumat di hujung jari. Jadi apa saja dengan mudah Anda dapat akses. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini terjadi kepada Akmal Saleh selepas beberapa jam mengeluarkan kenyataan yang luar biasa pedasnya, yaitu kepada YB Menteri Eng Korming yang kurang bijaksana. Ekonomi negara jadi teruk sebab ada menteri yang macam kamu
bodoh, tulis Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh di laman Facebooknya. Ini gerakan balas yang terjadi kepada Akmal Saleh. Pemuda DAP pula tampil menyelar perkataan menteri bodoh daripada Akmal Saleh itu dengan mengatakan Akmal Saleh patut tunjuk teladan yang baik. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh sepatutnya menunjukkan teladan sebagai pemimpin muda dan tidak menunjukkan perangai tidak matang seperti kata mengata. Ketua Pemuda DAP Dr. Kelvin Yee hari ini berkata, Akmal sepatutnya membawa hujah matang atau kritikan membina dalam perbincangan mengenai kontroversi stalking Allah baru-baru ini. Sebagai pemimpin muda, Ketua Pemuda UMNO sepatutnya menunjukkan contoh yang baik dalam politik dan tidak menunjukkan sikap tidak matang dengan mencerca walaupun tidak bersetuju dengan tindakan seseorang menteri dalam kerajaan. Sama ada kita bersetuju atau tidak dengan tindakan atau kenyataan yang diperkatakan, sebagai seorang pemimpin muda, beliau sepatutnya membawa hujah yang wajar dan matang ke atas meja, sama ada untuk menyangkal kenyataan itu atau menambah kritikan membina kepada isu yang dihadapi, katanya pada satu kenyataan. Yang juga ahli Parlimen Bandar Kuching merujuk kenyataan Akmal Saleh di Facebook awal hari ini yang menafikan kempen boikot yang diperjuangkannya telah memburukkan ekonomi. Sebaliknya, kata Akmal, kemerosotan ekonomi kerana ada menteri bodoh seperti Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Kor Ming yang pemimpin DAP. Semalam, Eng pada hantaran di X berkata pekerja tempatan menderita akibat pemboikotan yang diseru oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jangan sekali masuk dalam perangkap penghasut. Negara kita memerlukan usaha semua pihak untuk membangunkan ekonomi negara, katanya lagi. Sementara itu, Yi berkata, budaya politik negara tidak boleh merudum ke tahap kata-mengkata. Berhujah soal dasar dengan dasar, usulkan dengan cadangan yang lebih baik, berbincang dengan wacana yang matang. Barulah politik kita boleh matang dan benar-benar menambah nilai kepada masyarakat kita, katanya. Sebelum ini, Akmal menyeru boikot terhadap Kekemat berhubung isu stalking Allah dan terhadap produk usahawan kosmetik Alif Syukri selepas video raya yang terakhir itu dianggap tidak menghormati kesucian Ramadan. Bulan lalu, image stalking yang mengandungi kalimah Allah yang dijual di cawangan Kekemat Bandar Sunway tular di media sosial mencetuskan kekecohan. Kekemat segera memohon maaf kepada semua pelanggannya, khususnya masyarakat Islam, dan menghentikan penjualan stalking tersebut. Walaupun telah memohon maaf, Akmal bertegas bahawa boikot terhadap Kekemat mesti diteruskan. Pada Mac lalu, Chai dan isterinya Lo Siuk Mui selaku pengarah telah diheret ke Mahkamah Session Shah dan didakwa dengan pertuduhan sengaja melukakan perasaan orang Islam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah kerajaan yang ada sekarang ini mampu bertahan atau akan berpecah di tengah jalan sebelum PRU yang ke-16? Ini apabila satu lagi insiden pemimpin UMNO, Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh, dengan lantang dan luar biasa. Tak pernah saya dengar lagi setakat sekarang ini yang terdekat ada pemimpin UMNO selantang ini. Tak tahulah apa pendapat anda tentang kelantangan itu. Adakah kelantangan itu perlu? Ataupun adakah kelantangan itu akan memakan diri Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO? Ada beberapa netizen mengatakan tindakan kata-kata Akmal Saleh yang terbaru ini cukup tidak beradab.
Ada juga mengatakan tindakan Akmal Saleh mengatakan seperti itu tidak akan mendatangkan sedikit pun keuntungan kepada UMNO. Bahkan mungkin akan menyebabkan UMNO akan kehilangan segala-galanya. Ini kerana pemimpin UMNO panggil Menteri DAP bodoh. Berapa lama lagi hubungan dua parti itu mampu bertahan? Persoalan besar ini ialah berapa lama lagi UMNO dan DAP dapat berkawan, bersahabat dan satu bumbung serumah. Kepada YB Menteri Engkerming yang kurang bijaksana, ekonomi negara jadi teruk sebab ada menteri yang macam kamu bodoh. Tulis Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh di laman Facebooknya. Cukup panas, cukup luar biasa. Ada yang kata Akmal Saleh ada cara lain untuk menyatakan luahan hati anda. Tidak perlu menggunakan perkara atau perkataan sehebat itu, kata mereka. Semalam Eng membuat hantaran di X mengatakan bahawa pekerja tempatan sedang menanggung sengsara akibat boikot yang dimainkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Jangan sekali masuk dalam perangkap penghasut. Negara kita memerlukan usaha semua pihak untuk membangunkan ekonomi negara, kata Eng lagi. Beliau turut memuat naik tangkapan skrin daripada laporan media China dalam ucapan tersebut. Permusuhan antara pemimpin parti adalah perkara biasa, malah berbala sesama sendiri di dalam parti yang sama juga bukanlah perkara luar biasa. Juga bukan tak biasa pemimpin parti yang bersama dalam membentuk mana-mana kerjasama kerajaan saling berbeza pendapat sesama sendiri. Sudah banyak contoh dan ia telah berlaku sebelum ini. Tetapi berbalah dan berbeza pandangan atau pendapat antara pemimpin sehingga memanggil bodoh boleh dikata hampir tak pernah berlaku. Ya benar, itu yang saya kata tadi. Saya sejak menjadi pemerhati politik bebas, pengulas isu politik dan isu semasa di Malaysia, saya tak pernah nampak ada pemimpin yang memanggil bodoh kepada sesiapa pemimpin, apalagi seorang menteri. Saudara-saudara, kebanyakan pemimpin selalunya mengelak untuk mengguna perkataan bodoh kerana dianggap perkataan yang kurang sopan serta kasar. Biasanya orang yang menggantikan perkataan bodoh itu dengan perkataan kurang cerdik untuk kelihatan lebih sopan dan tidak menyinggung perasaan lawan yang berbeza pendapat itu. Tetapi Dr. Akmal nampaknya selamba saja menggelar Eng sebagai bodoh, walhal selain merupakan menteri dan pemimpin kanan DAP, parti tersebut juga merupakan rakan kepada UMNO dalam membentuk kerajaan madani. Ini adalah pertama kali UMNO dan DAP saling bekerjasama. Tetapi DAP sudah pernah bekerjasama dengan pelbagai parti seperti Bersatu, PAS dan lain-lain. Ya. Meskipun ketika wujud kerjasama antara Bersatu dan PAS dengan DAP itu kerap juga berlaku perbalahan sesama sendiri, namun tidak pernah sampai terkeluar perkataan bodoh oleh mana-mana pemimpinnya. Sebaliknya, dengan DAP, sementara UMNO telah berpuluh tahun berbalah dengan parti itu, apabila sudah berkawan pula hanya setelah 15 bulan tempoh yang dilalui, nampaknya kecenderungan bergaduh itu lebih tinggi daripada keinginan untuk memperkukuh lagi persahabatan yang mula terjalin. Berapa lama lagikah persahabatan yang terjalin antara UMNO dan DAP sekarang mampu dipertahankan? Apakah semua ini petunjuk UMNO dan DAP bakal berpisah semula? Persoalan terakhir ialah siapa yang bakal meninggalkan kerajaan ini? Dan mungkin anda boleh menjawab, siapa yang perlu diusir daripada kerajaan perpaduan ini? Adakah DAP atau UMNO? Ataupun siapa yang perlu meninggalkan kerajaan perpaduan ini?
Adakah UMNO atau DAP? Ataukah siapa yang akan dinasihati atau akan ditegur oleh pemimpin pengerusi, pemimpin kerajaan perpaduan ini, yaitu Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Adakah Anwar Ibrahim akan berpihak kepada DAP atau berpihak kepada UMNO atau tidak berpihak kepada mana-mana, ataupun beliau akan ambil keputusan paling drastik pernah dibuat? Adakah Anwar Ibrahim akan menasihati Akmal Saleh? Adakah juga Zahid Hamidi akan menasihati Akmal Saleh? Ataukah beliau akan menyokong pula perkataan-perkataan seperti itu? Kita harapkan sebagai rakyat Malaysia, kita berharap pemimpin-pemimpin yang ada di Malaysia janganlah sesekali menggunakan perkataan-perkataan yang kurang sopan, kasar, keterlaluan seperti ini. Karena ingat, apa yang pernah dipepatahkan Melayu, kalau guru kancing berdiri, anak murid akan kancing berlari-lari, kata mereka. Ada juga kata, janganlah ajar itik berenang kalau sendiri tak pernah belajar berenang. Jangan mengajar ketam berjalan lurus, luruskan dulu jalan Anda sendiri, kata mereka. Dan ialah, kalau kita berharap rakyat kita berbudi bahasa, pemimpin pun kena berbudi bahasa juga. Kalau pemimpin pun tak berbudi bahasa, silap-silap hari bulan yang dipimpin juga lebih teruk bahasanya. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Kita harapkan dua pribadi yang sekarang ini hot, yaitu Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh dan juga Menteri yaitu Engkorming, dapat menyelesaikan isu ini dengan segera. Kepada YB Akmal Saleh, semoga belajar sesuatu daripada kebelakangan ini. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Disangkakan semuanya sudah surut, disangkakan semuanya sudah berhenti, disangkakan semuanya sudah berhenti dan padam dan tidak lagi berulang selepas UMNO dan DAP menghadap agung baru-baru ini berkaitan dengan perkara yang sensitif yang ada di Malaysia berkait dengan 3R dan sebagainya. Rupa-rupanya perkara itu belum lagi berhenti. Ini apabila isu boikot kembali panas di media sosial, khususnya di Malaysia Kini. Di web Malaysia Kini menulis, bukan kempen boikot ekonomi jadi teruk, tapi sebab ada menteri yang bodoh. Itu ditulis oleh Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO. Sehingga isu ini mendapat perhatian cukup luar biasa. Viral di mana-mana, tular di mana-mana, bahkan di-share di banyak, dikongsikan di banyak platform media sosial termasuk TikTok, YouTube, Facebook, dan juga laman X dan Instagram. Ramai yang memberikan komen yang pelbagai, ada yang panas, ada yang menyindir, ada juga yang saya sendiri pun tidak berani untuk membacakannya karena ia betul-betul berunsur sangat tidak elok lah bahasa-bahasa mereka ni. Mula ada yang seperti mau menyumpah dan sebagainya, macam-macam lah. Anda boleh merujuknya sendiri di ruangan Malaysia Kini. Saya pun lidah saya kelu untuk membacakannya, tetapi saya akan bacakan untuk Anda beberapa komen daripada netizen berkait ini. Antaranya Harimau 1 mengatakan, bukan saja menteri bodoh, tapi tak faham budaya rakyat Malaysia, hanya pentingkan diri, yang kaya begitu kaya, yang miskin begitu miskin. Ini mana betul, kata Harimau 1. Ada juga yang mengatakan bahawa bahasa yang digunakan oleh Akmal Saleh ini cukup panas dan mereka kata tidak beradab. Anda bolehlah cari sendiri di ruangan Malaysia Kini. Animaus kata perangai Ketua Pemuda UMNO ini begitu teruk sekali. Lebih-lebih lagi dia memang macam fikirannya immature katanya. Dia memang tidak layak sebagai Ketua Pemuda UMNO, kata beliau. Ini apabila
sekali lagi timbul isu tentang kempen boykot. Kata Akmal Saleh, bukan kempen boykot ekonomi jadi teruk, tapi sebab ada menteri yang bodoh. Waduh, ini memang panas lah kan. Bayangkan seorang menteri dikatakan bodoh. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menafikan kempen boykot yang dicadangkannya sebagai punca ekonomi negara semakin teruk. Sebaliknya dia berkata, ia adalah kerana menteri bodoh seperti Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Korming, kata Akmal dalam satu hantaran di Facebook. Bayangkan secara jelas dan terang-terangan Akmal menulis siapakah menteri yang beliau rujuk itu. Dia merujuk kepada seperti Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Korming. Saudara-saudara sekalian, menjadi perdebatan di ruangan media sosial ialah berapa lamakah kerajaan yang ada sekarang ini mampu bertahan dengan adanya UMNO dan DAP di dalamnya. Siapa yang akan dahulu mengundur diri, menarik diri, melarikan diri daripada Pakatan Kerajaan Perpaduan ini? Sila tolong tuliskan ruangan komen Anda ataupun tulis komen Anda. Pada pendapat Anda, siapa yang mungkin akan dahulu mengundur diri daripada kerajaan yang ada sekarang ini? Kalau UMNO undur diri, kerajaan yang ada sekarang dengan DAP dan parti daripada Sabah dan Sarawak, kerajaan perpaduan ini, kerajaan Pakatan Harapan masih mampu berdiri. Kecualilah salah satu daripada negeri Sabah atau Sarawak, khususnya Sarawak menyertai pakatan lain. Kata Akmal Saleh, dulu zaman Najib Razak kita buat je kempen boykot tetapi ekonomi tetap naik dengan baik, kata beliau. Semalam Eng membuat hantaran di X mengatakan bahawa pekerja tempatan sedang menanggung sengsara akibat boykot yang dimainkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Berita hari ini memaparkan akibat boykot yang dimainkan oleh pihak tidak bertanggung jawab, pekerja-pekerja kita yang terpaksa menanggung sengsara, tulis Eng Korming. Jangan sekali masuk dalam perangkap penghasut negara kita, memerlukan usaha semua pihak untuk membangunkan ekonomi negara, kata beliau lagi. Anda boleh merujuknya dalam hantaran Eng Korming di laman X. Jangan sesekali masuk dalam perangkap penghasut, negara kita memerlukan usaha semua pihak untuk membangunkan ekonomi negara, kata Eng. Dia turut memuat naik tangkapan skrin daripada laporan media Cina dalam ciapan tersebut. Akmal sebelum ini telah membuat gesaan supaya orang ramai memboikot kedai serbaneka Kekemat. Susulan dikesan beberapa cawangan kedai itu menjual stoking yang tertera kalimah Allah. Dia juga mengajak orang ramai untuk memboikot produk keluaran syarikat, selebriti dan usahawan kosmetik Alif Sukri yang mengeluarkan video pendek lagu raya yang dilihat keterlaluan terutama di tengah bulan Ramadan. Berikutan itu, Kekemat mengeluarkan permohonan maaf kepada semua pelanggannya, khususnya masyarakat Islam, dan mengesahkan bahawa tindakan segera telah diambil untuk menghentikan penjualan stoking berkenaan. Namun, keadaan terus hangat sehingga mengakibatkan percubaan mengebom Kekemat, cawangan di Bidor, Perak, dakwaan ugutan membakar kilang pembekal Kekemat Zin Jian Cheng Sdn Bhd di Muar, Johor, dan Akmal sendiri berdepan ugutan bunuh dibuat terhadapnya. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim kemudiannya campur tangan dan menyeru semua pihak supaya berhenti mengambil kesempatan terhadap isu itu, sambil bertitah perkara tersebut diserahkan kepada pihak berkuasa. Tetapi Akmal sebaliknya mempersoalkan sama ada Seri Paduka secara khusus meminta agar kempen boykot dihentikan. Sebelum ini Akmal pernah bertikam lidah dengan Eng Korming berhubung perkara itu. Eng menggesa Akmal supaya berhenti menghasut sentimen perkauman dan agama kerana ia mungkin menjadi masalah kepada UMNO. Kalau kamu kata mempertahan kalimah Allah dengan memboikot Kekemat itu hasutan, teruskan bro, kata Eng. Saya tidak takut langsung. Prinsip UMNO adalah untuk mempertahankan Islam, Bumi Putra dan kerabat diraja Melayu, dan ini tidak akan berubah. Itu pemuda UMNO
akan pegang sehingga mati, balas Akmal. Pada 9 April lalu, Yang di-Pertuan Agong berkenan menerima menghadap pimpinan kanan Parti UMNO dan DAP di Istana Negara Kuala Lumpur. Mereka yang hadir adalah Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan, Pengerusi UMNO Melaka Abdul Rauf Yusuf, Timbalan Setiausaha Agung DAP Leo Cintong dan Akmal sendiri. Seri Paduka juga mengingatkan pemimpin politik supaya tidak melampau dalam memberikan pandangan mereka tentang isu-isu agama dan perkauman. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Anda boleh membacakan laporan ini di Malaysia Kini dan Anda boleh lihat sendiri apa komen netizen sehingga 16 komen diberikan dalam komen ini. Dan yang paling saya suka secara positifnya ialah daripada Brown Falcon 0137 mengatakan, sudah-sudahlah tu. Saya menyokong apa yang dikatakan oleh Brown Falcon. Sudah-sudahlah tu. Kita kena move on. Negara Malaysia kena move on. Semua pun sama saja, kata Brown Falcon. Kebanyakan ahli politik Malaysia ini perlu bermuhasabah diri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.